Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu perkembangan gerakan nasionalisme tempatan dan pendudukan Jepun. Pendudukan Jepun meninggalkan kesan yang besar terhadap kehidupan masyarakat di negara kita. Dasar pemerintahan Jepun telah membawa perkembangan nasionalisme dalam kalangan penduduk tempatan. Nasionalisme ialah perasaan cinta kepada negara, sanggup mempertahankan negara. Jadi yang pertama kesannya ialah perkembangan semangat anti penjajah. Yang kedua, perjuangan menuntut kemerdekaan dalam kalangan orang Melayu. Dan yang ketiga, kesedaran politik berlaku di Sabah dan Sarawak. Yang pertama, kesan yang pertama ialah perkembangan semangat anti penjajah. Pendudukan Jepun di tanah Melayu berlaku ketika bibit-bibit kesedaran nasionalisme mula berkembang sebelum Perang Dunia Kedua. Slogan Asia untuk Asia dan konsep lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya menekankan kebebasan negara Asia, menentukan kemajuan dan meningkatkan persaudaraan sejagat. Konsep ini selari dengan perjuangan sebahagian golongan nasionalis di tanah Melayu, terutama Kesatuan Melayu Muda atau KMM. Jadi slogan ini dibawa oleh tentera Jepun ke negara kita. Jadi ini telah meningkatkan lagi semangat nasionalisme. Perkembangan semangat anti penjajah juga iaitu Kesatuan Melayu Muda telah bekerjasama dengan Jepun dan berharap Jepun dapat memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu. Kejayaan tentera Jepun mengalahkan British menyedarkan orang tempatan bahawa orang Asia juga mampu mengalahkan orang Eropah yang dianggap kuasa besar. Yang kedua, kesan yang kedua ialah perjuangan menuntut kemerdekaan dalam kalangan orang Melayu. Langkah awal tentera Jepun setelah tiba ke negara kita ialah membangkitkan nasionalisme dalam kalangan orang Melayu, iaitu Jepun telah membebaskan ahli KMM yang dipenjarakan oleh British. Pentadbiran tentera Jepun memberikan ruang kepada kegiatan politik KMM kerana memerlukan sokongan masyarakat tempatan. Namun, pada bulan Jun 1942, Jepun telah membubarkan KMM kerana pemimpin KMM telah menuntut kemerdekaan dari Jepun. Pemimpin KMM sedar Jepun tidak akan memberi kemerdekaan walaupun KMM telah membantu tentera Jepun berperang dengan British. Jadi seterusnya, taktik dan strategi baru penduduk di tanah Melayu, perjuangan mendapatkan kemerdekaan diteruskan dengan taktik dan strategi baru, iaitu anggota KMM dalam organisasi ketenteraan yang ditubuhkan tentera Jepun iaitu Gyugan dan Gyutai menyertai gerakan bawah tanah, gerakan rahsia lah menentang Jepun. Tetapi pada masa yang sama mereka bekerjasama dengan pentadbiran tentera Jepun. Gyugan adalah pembela tanah air atau peta, pasukan tentera sukarela yang ditubuhkan untuk membantu Jepun mempertahankan tanah Melayu. Contohnya, Ibrahim Haji Yaakob mengetuai Gyugan sebagai Lieutenant Colonel. Gyutai adalah pasukan yang membantu pertahanan pesisiran pantai dan menjaga ketenteraman awam. Onan Haji Siraj mengetuai Gyutai sebagai Lieutenant Colonel. Kemudian seterusnya ialah penubuhan Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung atau KRIS. Pada Jun 1945, tentera Jepun yang semakin tertekan dengan serangan pihak bersekutu berusaha memenangi hati golongan nasionalis Melayu. Dengan sokongan tentera Jepun, Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Ibrahim Haji Yaakob, Onan Haji Siraj dan bekas pemimpin KMM yang lain menubuhkan KRIS. Jepun merestui matlamat KRIS untuk mencapai kemerdekaan tanah Melayu bersama dengan Indonesia melalui semangat Asia untuk Asia. Seterusnya, penubuhan Parti Kebangsaan Melayu Malaya. Namun begitu, Jepun memaklumkan kepada KRIS bahawa rancangan untuk tanah Melayu merdeka bersama dengan Indonesia tidak dapat dilaksanakan kerana tentera Jepun menyerah kalah pada 15 Ogos 1945 berikutan pengeboman bandar Hiroshima dan Nagasaki. Walaupun perjuangan untuk mendapat kemerdekaan tidak tercapai, perjuangan bagi mencapai matlamat KRIS diteruskan selepas pendudukan Jepun melalui penubuhan PKMM, Parti Kebangsaan Melayu Malaya, iaitu parti politik pertama ditubuhkan selepas zaman pendudukan Jepun. Okey, seterusnya di Sarawak,
Kegiatan penduduk Sarawak dikawal oleh Jepun melalui persatuan yang ditaja oleh tentera Jepun. Contohnya, persatuan Cina digabungkan menjadi Kakyo Kokokai. Kakyo Kokokai adalah persatuan Cina seberang laut anjuran Jepun. Gabungan persatuan Cina merangkumi dialek, daerah dan nama keluarga di bawah satu pertubuhan. Diasaskan di Kuching, mempunyai cawangan di bandar utama yang didiami oleh orang Cina seperti di Cebu. Berikutan Jepun kekurangan pegawai di Sarawak, orang Melayu dan Iban diberi jawatan dan kuasa lebih tinggi sebagai pegawai daerah yang sebelumnya hanya disandang oleh pegawai British. Orang Melayu dan Iban diberi jawatan dan kuasa lebih tinggi sebagai pegawai daerah. Pemimpin tempatan menjadi pegawai daerah. Contohnya Abang Haji Openg di Kuching, Empenik Adam di Semanggang, Satim di Lawas. Menjawat jawatan tinggi, jadi kesedaran dan keyakinan, memberikan kesedaran dan keyakinan kepada pegawai tempatan untuk menjalankan tugas penting. Di Sabah pula, pendudukan Jepun memberi kesedaran politik masyarakat setempat Sabah. Buktinya pertubuhan yang ditubuhkan selepas pendudukan Jepun ialah Parti Kebangsaan Melayu Labuan oleh Tengku Nordin, Abu Bakar dan Zakaria Gan berdasarkan idea Harun Aminur Rashid iaitu nasionalis Tanah Melayu. Di pantai timur Sabah, Parti Kebangsaan Melayu Tawau ditubuhkan. Pengerusinya ialah orang-orang kaya Abu Bakar. Okey. Seterusnya latihan untuk hari ini iaitu latihan objektif. Mengapakah tentera Jepun membubarkan Kesatuan Melayu Muda pada bulan Jun 1942? Okey, pelajar boleh jawab. Soalan kedua, parti politik pertama ditubuhkan selepas zaman pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Nyatakan nama parti di atas. Okey. Dan soalan struktur, nyatakan organisasi ketenteraan yang ditubuhkan tentera Jepun untuk pendudukan tempatan, 2 markah. Jelaskan matlamat organisasi tersebut dan jelaskan cara memupuk semangat nasionalisme di kalangan rakyat pada masa kini. Ini adalah soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Pelajar perlu bagi idea sendiri lah, cara pupuk semangat cinta pada negara di kalangan rakyat masa kini, 4 markah. Okey. Jadi sekian sahaja pengajaran cikgu untuk hari ini. Selamat belajar dan selamat menjawab latihan.